Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Engkau dapat menahan sabar dari semua kepayahannya seperti Asiyah isteri Fir'aun alaihissalam. Apabila Fir'aun mendapat tahu bahawa dia sudah menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Fir'aun lalu memerintahkan agar dirantai kedua belah tangan dan kakinya dengan rantai besi serta menyiksanya dengan pukulan cambuk. Ketika itulah Asiyah mengangkat kepalanya ke arah langit. Lalu dia melihat pintu-pintu langit terbuka. Sedang para malaikat membina buatnya sebuah istana. Dan serentak dengan itu datanglah malaikat maut, mengambil rohnya seraya berkata kepadanya, rumah itu adalah buatmu. Asiyah lalu tersenyum dan lenyaplah semua sakit dan pedih yang dirasakannya. Asiyah lalu berkata sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Tuhanku, binakanlah buatku di sisimu sebuah rumah dalam syurga. Begitulah seharusnya sikapmu juga, kerana engkau telah melihat dengan mata hatimu dan keyakinanmu ke sana, yakni syurga. Dengan engkau bersabar menanggung semua bala dan bencana yang ada di sini, engkau juga sudah keluarkan dirimu dari segala daya upayamu. Engkau tiada mengambil atau memberi. Engkau tiada menggerakkan anggotamu dan mendiamkannya, melainkan dengan daya upaya Allah dan kekuasaannya. Engkau akan fana di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Engkau akan serahkan semua perkaramu hanya kepada Allah. Engkau menurut perintah Allah pada dirimu dan pada diri semua makhluknya. Tiada ingatan melainkan dengan kemahuannya, dan tiada putusan melainkan dengan hukumnya. Dan engkau tiada mampu memilih melainkan tunduk kepada pilihannya. Maka barang siapa yang sudah tahu hal ini, tentulah dia tiada akan meminta kepada sesiapa pun selain Allah Ta'ala. Hidupnya tiada punya cita-cita apa pun selain kepada Allah Ta'ala sahaja. Bagaimana boleh seorang yang berakal waras itu tiada mencita-citakan hal dan keadaan semacam ini, padahal persahabatannya dengan Allah Azza wa Jalla itu tiada akan terhasil sempurna melainkan dengan hal yang semacam ini sajalah. Antara kisah yang menarik dalam mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar dengan ujiannya ialah kisah Asiyah bintu Muzahim alaihissalam wa radiyallahu ta'ala anha. Asiyah yang digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir sebagai satu contoh bagaimana kita hendak bersabar dengan ujian Allah. Kerana di antara asas untuk kita menguatkan kesabaran kita ialah melihat orang yang diuji lebih berat daripada kita. Tadhakkur ahwal al-ashad minka. Bila mana kita dikenakan ujian, bila datang kepada kita sesuatu yang kita tak suka, maka jiwa kita memberontak. Kita rasa kita malang, kita rasa kita ini seperti ketinggalan daripada orang lain.
dan terhalang daripada buat sesuatu yang kita suka. Kerana itu orang-orang yang terkena ujian, marahnya cepat. Orang-orang yang terkena ujian, putus asanya juga dekat. Dan orang-orang yang terkena ujian sesuatu yang tidak disukai, boleh menjadikan dia mendiamkan diri kerana putus akalnya dan juga putus harapannya. Namun kita sentiasa disajikan oleh Allah dengan kisah-kisah orang yang terpilih di kalangan para nabi, di kalangan para wali, di kalangan orang soleh, yang ujian mereka jauh lebih berat daripada apa yang ditanggung oleh zaman, apa yang ditanggung oleh dunia, apa yang ditanggung oleh mana-mana manusia. Sama ada kita membaca kisah Nabi Adam AS, ujiannya berat kerana dia dari syurga diturunkan ke dunia. Ia jauh lebih berat daripada orang yang mungkin dahulu kaya kemudian bankrupt dan muflis. Adam asalnya syurga, bersenang-lenang dengan nikmat syurga. Kerana tidak pernah orang yang merasakan nikmat seperti Adam, kan dia pernah masuk syurga. Hatta Sulaiman AS juga tidak boleh menandingi nikmat yang pernah dikecapi oleh Adam. Bayangkan satu-satunya manusia yang berada di syurga, yang bersama isterinya Hawa, yang berada di syurga ketika mana dia masih hidup. Tidak ada hamba Allah yang waktu hidupnya berada di syurga, melainkan Nabi Allah Adam dan juga Hawa. Namun lihat berat ujian bila diturunkan di bumi. Bukan sekadar diturunkan, bahkan dipisahkan. Sedangkan dia tidak ada orang lain untuk dicintai, dikasihi, melainkan Hawa. Lihat berat ujiannya. Sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum ujian, kita membaca dan kita mengetahui kisah-kisah ujian baginda sallallahu alaihi wasallam, kita juga melihat di kalangan orang yang bukan nabi, yang bukan rasul diuji, supaya orang-orang yang diuji melihat kisah ini untuk kuat menerima takdir Allah. Ini Asia binti Muzahib, isteri kepada Firaun, seorang wanita yang hidup dengan keadaan begitu mewah. Bayangkan dia merupakan isteri kepada orang paling berkuasa di dunia, yang kehendaknya tidak boleh dicabar atau dihalang. Maka Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada Asia. Bermula bila salah seorang daripada dayangnya bertemu dengan satu kotak yang mughlaq, yang tertutup, yang hanyut daripada sungai Nil. Dia ambilnya tanpa dibukanya, kerana menjadi adat kebiasaan, bila seorang bertemu sesuatu, mereka tidak membukanya, melainkan dibuka oleh raja atau dibuka oleh orang paling berkuasa. Maka dibawa kotak ini, atau disebut dalam bahasa Arab tabut, yang telah dibuang oleh ibu Musa AS demi menyelamatkan anaknya ke dalam laut. Fa'alqa, yang dikisahkan oleh Allah SWT. Kedai yang dibawa, dan waktu dibuka, kelihatan dia seorang bayi. Bila Asia melihatnya, maka Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau. Waktu beliau melihatnya, maka beliau melihat suatu cahaya keimanan. Bukan sekadar melihat Musa, bayi yang rata-rata kita bila melihatnya, kita seronok, kita gembira. Tetapi dia melihat lebih pada itu. Dia melihat cahaya keimanan yang sehingga menempat dalam hatinya dengan begitu kukuh dan kuat. Beliau berkata kepada suaminya Fir'aun, wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walad asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat ke-9, ia bayi yang menenangkan aku, dan juga ia akan menenangkan kamu. Moga ia memberi manfaat kepada kita, atau kita mengambilnya sebagai anak angkat, atau natakhidahu walada, kita menjadikannya sebagai anak. Lalu Firaun menjawab, ia mungkin penenangmu tapi bukan penenangku. Kerana sikap Firaun yang bengis, yang ingin mengekalkan kuasa, menjadikan bahawa yang seronok bagi Firaun cuma kuasanya. Dan begitulah penyakit-penyakit orang ada kuasa. Orang yang berkuasa, dia tidak menyayangi sesiapa pun melainkan kuasa. Illa ma rahimah Rabbi, melainkan orang-orang yang dirahmati Allah. Orang-orang yang dirahmati Allah
Bila mereka berkuasa lalu mereka menyayangi manusia, maka kita mengetahui itu tanda adilnya. Tapi rata-rata kalau kita tengok orang berkuasa, mereka cuma cintakan kuasa. Bahkan mereka sanggup bunuh sesiapa sahaja. Asal kuasanya jangan digoyangkan. Asalkan kuasanya jangan hilang. Maka Asia membela Nabi Allah Musa AS. Berkat dia menjaga Nabi. Kelebihan dia memelihara Nabi. Dan mempertahankan Nabi Musa. Sehingga diserahkan kembali pada ibu Musa untuk disusukan. Berkat kesabaran ibu Musa AS. Ya, akhirnya Musa makin membesar. Bila makin membesar, akhirnya Nabi Allah Musa mendapat wahyu. Maka mula dakwah tersebar. Di antara yang pertama beriman ialah ibu angkatnya Asia binti Muzahim alaihissalam. Dia beriman. Dan kemuncak keimanannya yang bermula dia menyembunyikan keimanan. Akhirnya bila salah seorang pembantunya dibunuh, itu Masyitah, penyisir rambut anaknya. Maka ketika itulah berlakulah suatu ujian besar kepada Asia binti Muzahim. Bila dia bertemu dengan Firaun sambil berkata, "Al-wailu laka ma ajra'aka 'ala Allah." Celaka kamu. Ini Allah mencelakakan kamu. Sungguh berani kamu menentang Allah SWT. Lalu Firaun terpinga-pinga kerana melihat ada yang berani menentangnya, isterinya. Ketika mana dia merasakan dengan puncak kekuasaannya, tidak ada seorang pun berani bertanyakan kenapa. Jauh sekali untuk mempertikaikan setiap keputusan. Tak ada orang berani. Tiba-tiba keingkaran itu, pertikaian itu berlaku dalam istana sendiri. Oleh isteri yang paling disayang. Isterinya berkata, "Al-wailu laka." Kecelakaan bagi kamu. Yani kebinasaan bagi kamu. "Ma ajra'aka 'ala Allah." Beraninya kamu melawan Allah. Ketika mana Masyitah dibunuh. Lalu kata Firaun kepadanya, "La'allaki i'taraki al-junun alladhi i'tara Masyitah." Barangkali kamu ni kena penyakit gila, macam Masyitah gila. Lalu kata Asia, "Faqalat ma bi min junun." Aku tak gila. "Walakinni amantu billahi rabbil alamin." Tetapi aku beriman dengan Tuhan sekalian alam. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Maka Firaun tersentak. Ternyata isteri yang bersama dengannya menyembah Allah Tuhan sekalian alam, bukan menyembahnya. Maka dia mendesak supaya Asia binti Muzahim menarik balik kata-katanya. Maka dia kata tak. Lalu Firaun memanggil ibu pada Asia, menekan ibunya supaya memaksa anaknya kembali kepada penyembahan Firaun. Maka Asia radhiyallahu ta'ala anha ini seorang yang begitu kuat. Dia dah tahu akibatnya. Dan begitu keimanan bila dia menempat dalam hati, maka ia tidak boleh dibuang lagi. Ia satu cahaya yang terus membesar. Satu keyakinan yang terus tumbuh subur. Akal yang terus mencengkam. Dan terus akan menunjukkan kemuliaan dan kekuatannya. Lalu Firaun dah mati akal. Dia keluar ke istananya lalu bertemu dengan para pembesarnya, para menterinya, lalu berkata, "Ma ta'lamuna min Asia binti Muzahim." Apa pandanganmu terhadap Asia? Fa'athna alaihim. Lalu mereka berkata, Asia wanita yang baik, wanita yang hebat. Lalu kata Firaun, "Innaha ta'budu ilahan ghairi." Tetapi sekarang dia sudah menyembah Tuhan yang selain aku. Dia tidak menyembah aku. Lalu para menteri bersepakat mengampu Firaun sambil berkata, "Uqtulha." Bunuh dia. Bunuh dia. Dan Firaun tidak terfikir idea membunuhnya, melainkan datang daripada para menteri, para penjilatnya. Ternyata orang jahat, dia mempunyai kawan yang lebih jahat pada dia. Tuan-tuan, kita kalau seorang tadi jahat, apa yang berlaku ialah dia akan mendapat kawan yang lebih jahat pada dia, untuk menjadikan jahat itu lebih teruk. Seorang bila baik, maka dia akan dapati kawan yang lebih baik pada dia, untuk menjadikan baiknya lebih hebat. Sebab itu perhatikan diri kita. Kalau kita jahat, misalnya, kita pasti dikelilingi oleh kawan yang jauh lebih jahat pada kita. Maka binasa kita. Dan kejahatan yang tak pernah kita fikir, tapi dicadangkan orang yang lebih jahat pada kita.
Tapi bertuah kita tuan-tuan sekalian, kalau kita baik. Kerana sekeliling kita ada orang baik dan mencadangkan sesuatu yang tak terlintas pada hati kita untuk buat lebih baik. Kerana itu iman. Bila dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka iman itu bertambah. Tetapi kalau kita dikelilingi oleh orang jahat, dia akan menurun lebih cepat. Maka demikian Firaun mengambil tindakan untuk membunuhnya. Maka menjadi kebiasaan orang-orang yang berkuasa. Ego mereka tinggi. Apa yang perlu mereka lakukan ialah menyeksanya. Firaun ini dia ada satu tempat seksaan khas. Yang Allah sebut dalam Quran, wa Firaun zil autad. Dan Firaun pemilik ikatan-ikatan. Zil autad mempunyai maksud, beberapa maksud. Pertama, zil autad, yakni Firaun yang mempunyai ramai tentera. Zil autad juga dia ambil daripada perkataan watidun. Watid ini maksudnya ialah kalau kita bina kemah, kita buat kemah, kita katakan kita nak suruh dia tegang, kita pun paku dia. Letak kat tanah, kita paku. Ini panggil watid, penguat. Wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pasak. Sebab pasak pada kemah. Dia ada 4 yang memang digunakan untuk ikat tangan, 2 tangan dan kaki sehingga terkangkang. Maka dicambuknya, dipukul. Maka Firaun bila mengetahui bagaimana Asia tetap beriman kepada Allah, maka beliau pun diseksa. Diikat kedua tangannya dengan besi dan kakinya, kemudian dicambuk, dipukulnya. Pada hari pertama, kala dia dipukul 3 hari atau diazab 3 hari. Dan hari keempat ialah hari kesyahidan dia. Maka hari pertama Firaun datang, bertemu dengannya dalam keadaan tengah panas padang pasir di negara Mesir. Dia bukan pasung di tempat yang aircon sejuk, tak, tengah panas. Kepanasan padang pasir di Mesir. Itu Mesir lah antara negara-negara yang panas di dunia. Padang pasirnya yang membentuk kita katakan jaringan gurun Sahara yang luas. Maka bila beliau diseksa, hari pertama Firaun lalu di hadapannya sambil berkata, ala tataraja'in, apakah kamu tidak mau kembali kepada agamaku, berpatah balik kepadaku? Lalu kata Asia, la wallahi ma zadani hadha illa imanan wa yaqina. Demi Allah, tidak sekali-kali. Apa yang kamu lakukan cuma menambahkan keyakinanku dan keimananku. Yang kamu buat cuma tambah iman dan juga tambah keyakinan. Perkataan yang menjadikan Firaun makin benci, bukan makin terkalah. Firaun tidak dikalahkan dengan tentera, tapi dikalahkan oleh kata-kata orang yang sabar. Kata-kata orang yang yakin, kata-kata orang beriman. Sebab itu tuan-tuan, bila para ulama kata, rakyat ni, kita rakyat. Kalau kita nak jadi rakyat, kita mesti ada kesabaran Nabi Ayub. Kerana rata-rata pemimpin tidak akan hadir. Rata-rata. Maka kalau kita namanya rakyat, bersedialah memakai perisai kita yang bernama kesabaran Ayub. Sabar Ayub, kita akan kena cukai macam-macam. Kita kena akan samang macam-macam. Semua benda. Sebahagian mereka seperti perompak berlesen. Dan mengambil segala kekayaan, mengambil segala milik kita dengan lesen yang mereka ada, itu kuasa. Kena jadi rakyat yang baik. Rakyat yang mendapat syurga dengan ujian pemimpin yang jahat, maka bersenjatalah dengan kesabaran Ayub. Kita jadi rakyat yang sabar sebagaimana Nabi Allah Ayub. Ini kalau nak jadi rakyat baik. Dan pemimpin pula, kalau dia nak jadi pemimpin yang hebat, dia adalah pemimpin yang bijaksana sebagaimana Luqman. Jadi pemimpin yang baik, biarlah pemimpin seumpama Luqman dari sudut bijak. Ya, sebab mereka tak nak contoh Nabi jauh sangat. Maka ambillah kecerdikan Luqmanul Hakim, yang sentiasa fikir solusi yang menguntungkan rakyat. Ini solusi tak menguntungkan rakyat. Buat apa pun tidak akan menguntungkan rakyat. Maka ini bukan pemimpin yang bijak. Ini pemimpin yang tidak ada akal. Sedangkan akal itu ialah asal agama. Sebab bermula asal agama dari akal, kemudian datang ilmu dan datang makrifat. Kalau pemimpin tak ada akal, maka agama jangan lagi diharapkan. Akal pun tak ada.
Kalau pemimpin yang ada akal, maka kita boleh harapkan agama moga ia berkembang. Itu dari sudut apa yang disebut oleh para ulama. Rakyat yang punya kesabaran Ayub dan pemimpin yang punya kecerdikan Luqman. Kembali pada Fir'aun, maka dia datang hari yang kedua. Dia kata, ala tataraja'in, tidakkah kamu ingin kembali kepada aku? Lalu Asia menjawab bahasa yang sama, la wallahi la ataraja', tidak, demi Allah aku sekali-kali tidak akan kembali kepadamu. Sehinggalah hari ketiga yang menjadikan Fir'aun sudah berputus asa. Sehingga Fir'aun berkata, tidak ada cara lain melainkan kamu cari batu paling besar dan kamu empak atas kepala dia. Diarahkan kepada tenteranya. Cari batu yang besar. Dan ketika inilah berlakunya karamah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam mengkisahkan kisah Asia. Waktu mana Fir'aun berada memantau penyiksaan kepada Asia. Dan juga dicambuk oleh para tenteranya sehingga pingsan Asia. Lalu mereka meninggalkan seketika untuk menunggu sedarnya bagi menyambung seksanya. Maka datang malaikat menghampaukan sayap, meneduhkan kepanasan matahari di tengah padang pasir. Malaikat ini datang meneduhkannya. Kemudian bila mana Fir'aun dan tentera datang, maka mereka menyaksinya kembali. Demikianlah kenikmatan yang Allah beri pada Asia, teduhan sayap malaikat, yang merupakan satu nikmat yang besar, tanda keimanan dan keyakinan. Sehinggalah hari yang keempat, di mana hari keluar qarar untuk membunuhnya, dia hempak batu atas kepalanya untuk menamatkan riwayat dengan cara yang paling tragis. Ketika itu Asia sudah pun mendongak ke langit dan melihat istananya sedang dibina, cantik. Dia sudah melihat syurga. Tentu antara orang yang dalam keadaan hidup melihat syurga ialah Asia bintu Muzahim, seorang wanita yang hebat. Dia sudah melihat syurga dan melihat istananya sedang disiapkan oleh para malaikat, dibina rapi oleh para malaikat. Artinya kalau orang beriman yang biasa, dia cuma melihat sesuatu yang sudah siap. Tetapi Asia melihat sesuatu yang sedang dibina, yang disiapkan di hadapannya. Tentang kita, kalau kita buat rumah, beza tak tuan-tuan beli rumah siap dengan tuan-tuan buat rumah sampai siap? Kalau kita beli rumah siap, kita seronoklah rumah dah siap. Tapi kalau kita buat rumah tu sampai siap, itu lagi seronok. Tuan-tuan beli tanah, kemudian buat rumah, tiap-tiap hari tengok pembangunan dia. Umpama seorang ayah melihat baby kecilnya daripada mula lahir sehinggalah besar depan mata dia, sungguh menyeronokkan, saat-saat yang mengembirakan. Dan saat ini Allah beri kepada Asia melihat bagaimana istana di syurga dibina untuknya. Waktu dia melihatnya dan dia berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, binakan istana itu biar untukku. Dia melihat istana sedang dibina, dia berharap, dia tidak mengetahui itu istana dia, tapi dia sudah melihat syurga. Dalam syurga dia melihat malaikat membina istana untuk dia menikmatinya. Maka dia berkata, ya Allah, binakan aku istana seumpama itu. Lalu malaikat maut turun, mencabut nyawanya, lalu berkata, istana itu sebenarnya memang milikmu. Tentu kita tengok seorang buat rumah agak, kita katalah awak rumah ni, kalaulah di rumah saya, kontraktor tu kata memang rumah awak pun. Bukankah ini kejutan demi kejutan yang menggembirakan? Dan Allah mencabut nyawa Asia ketika mana Fir'aun dan pada tenteranya merancang mencampakkan batu atas jasadnya. Ketika batu dicampakkan pada jasad yang mulia, Asia sudah pun berada di syurga. Asia sudah pun diambil nyawanya. Maka dia tidak pernah merasakan kesakitan itu. Cuma jasad yang kosong yang dinikmati oleh musuh-musuh Allah, yang mereka menyangka mereka menyeksanya. Rupanya Asia berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Dan ini kesabaran Asia. Lalu kita pun tengok setakat kita batuk sikit, sakit kaki sikit, kita diuji untuk dapat pahala ni. Maka apakah kita tidak melihat ujian yang ditimpa oleh Asia? Tentang Asia, antara perempuan yang sempurna yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran disebut kemuliaan Asia, walaupun dalam Al-Quran tidak sebut namanya. Disebut sebagai Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Kenapa disebut isteri Fir'aun sedangkan Fir'aun jahat? Untuk menunjukkan bagaimana
dia mampu sabar atas nama dia seorang isteri. Supaya para isteri di luar mengetahui suami kamu bukan Firaun. Untuk kamu lebih sabar menghadapi ujian rumah tangga. Suami kita, kalau ibu sedang bukan macam Firaun. Tapi teruklah ustaz gitu gini. Tak sabar itu jauh lebih baik. Apakah sudah hilang sabarmu sedangkan Asia terus kukuh sabar sehingga dia mati? Sedangkan kita semua tahu rumah tangga ni ujian kepada pasangan masing-masing. Kalau seorang isteri dapat suami yang kurang elok ataupun dapat suami yang tidak merehatkannya, maka lihat dia ujian Allah untuk beri dia pahala. Suami juga sama. Melihat isteri sebagai ujian dia untuk dapat pahala. Kalau pasangan punya kesabaran Asia, maka dia pasti akan melihat kegembiraan sebagaimana Asia melihat kegembiraannya. Ini Asia radhiyallahu ta'ala anha, atau disebut juga alaihi salam. Disebut dalam hadis, ramai lelaki yang sempurna, tetapi tidak ramai perempuan yang sempurna melainkan 4 orang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut Khadijah, Fatimah, Asia bintu Muzahim dan juga Maryam binti Imran. Disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa penghuni syurga, ketika mana Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, Nabi pun buat 4 garis. Arba'atu khutut, buat 4 baris. Lalu kata Rasulullah, atadruna ma hadha? Tahu tak apa benda aku buat? Aku sedang lakarkan 4 garis. Kata sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul tahu. Kata Nabi SAW, ini 4 garis ini untuk aku tunjukkan afdalu nisa'i ahli jannah, iaitu wanita-wanita yang paling utama dalam syurga. Mereka ialah, kata Nabi SAW, garisan pertama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasul berpindah pada garisan kedua, inilah Fatimah binti Muhammad. Dan Rasul berpindah pada garisan ketiga, ini Asia binti Muzahim. Dan Rasul berpindah pada garisan ketiga, Nabi kata Maryam binti Imran. Dan garisan keempat, Asia binti Muzahim, Imra'atu Fir'aun. Kalau kita buka Quran, kalau kita baca hadis, nisbah Imra'atu Fir'aun terus kekal kepadanya. Untuk menunjukkan, selain daripada apa yang saya sebut tentang kesabaran Asia, untuk menunjukkan betapa Fir'aun yang berjaya untuk menundukkan rakyatnya, gagal menundukkan isterinya. Dan seorang lelaki, sehebat mana pun dia, kalau gagal menundukkan isterinya, dia gagal, fail. Kalau kita nampak dia garang, ni ketua sah, ni bosku, ni garang. Tiba-tiba bini dia tarik telinga ni, habis dia, tak ada apa. Tiba-tiba dia serah oleh bini dia. Tiba-tiba bini dia buat muncul panjang sikit je, habis dia. Bila Presiden Amerika yang terkenal, Presiden Amerika, masalahnya isterinya tak sokong dia. Itu masalah dia. Isterinya kadang-kadang tunjuk suasana yang tidak mesra pada dia. Tuan-tuan tahu tentang Presiden Amerika yang lepas, yang dah kalah. Ini tunjuk menyebabkan dia punya reputasi dia jatuh. Ini kan seorang isteri. Tapi kebanyakan isteri-isteri yang menjatuhkan suami, mengaitkan suami kerana keinginan nafsu mereka. Tapi tidak Asia, kerana keimanannya pada Allah. Dia berjaya menundukkan Fir'aun yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Tiba-tiba isterinya Asia yang paling disayangi, bukan sekadar tidak mengikutinya, bahkan mencabarnya. Dengan keutuhan imannya, kekuatan imannya, kesabarannya, sehingga Fir'aun telah mengotori dirinya dan mengotori sejarahnya, membunuh isteri. Dan sejarah Fir'aun tidak pernah mana-mana Fir'aun membunuh isterinya. Kan isterinya orang penting. Tetapi kalau kita baca sejarah dan tamadun, pemimpin yang bunuh isteri dia siapa? Rata-rata para pemimpin dunia, dia tak akan bunuh isteri dia. Carilah mana-mana pemimpin. Nomrus bin Kanaan, bukan Adolf Hitler, bukan Mustafa Kemal Atatürk. Pun style Mustafa Kemal Atatürk cuma ceraikan bini dia bila tidak bersama dengannya, tidak memegang ideologinya. Tapi yang lain-lain kita cari, mana ada pemimpin dunia dibunuh isteri dia. Melainkan berlaku pada Fir'aun. Bagaimana lemahnya dia, tak kuatnya dia. Dia patutnya bagi seorang lelaki yang isteri
Bunga bukan sekuntum. Kata orang macam kita yang bukan raja pun kata bunga bukan sekuntum. Ini namanya raja. Dia bunga bukan sekuntum, bukan selori kata dia. Bunga mungkin bukan satu ladang, banyak ladang dia ada. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kelemahan. Allah abadikan nama dalam Al-Quran sebagai Imra'atul Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim pada ayat ke-11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah memberi perumpamaan orang-orang yang beriman tetapi pasangannya kafir, iaitu isteri Fir'aun, ketika mana dia berdoa kepada Allah, wahai Tuanku, binakan bagiku istana di sisimu di dalam syurga dan selamatkan aku daripada Fir'aun dan amal perbuatan syiriknya, dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Ini Asia yang kalau kita baca kisahnya banyak perkara yang berkait, yang berhubung dengan beliau. Tapi cukup kita menyebut tentang kesabarannya. Sebab Syekh Abdul Qadir waktu mengaitkan Asia, dikaitkan dengan sabar kita dalam menghadapi musibah. Biarlah kita seperti Asia sabar. Apatah lagi musibah ini dalam keadaan Allah beri kita iman. Anggaplah. Tuan-tuan gini, kalau Asia dia sabar sebab dia nak jaga iman dia. Kalau tidak kan nak jaga iman, dia tak mampu sabar. Dan anggaplah apa yang kita hadapi kat dunia ini, dengan kurangnya duit, dengan kurangnya kesihatan, dengan kurang sekian-sekian, sebagaimana ujian Asia untuk dijaga iman. Kalau kita ngeluh, maka kita bimbang iman kita tercabut. Maka kita tidak boleh menyerah kalah, atau kita tidak boleh berputus asa dengan ujian Allah. Bahkan semangat kita makin bertambah iman. Dengan cara itu Allah Ta'ala pelihara iman kita. Sebab itu para ulama menyatakan, aku menggigit bara api atau memegangnya sehingga dia menjadi sejuk, lebih aku suka daripada membantah takdir Allah ke atasku. Ni nilai keimanan. Sebab tuan-tuan, setiap kali kita bantah takdir Allah, tak bersetuju, tunjuk rasa jemu, tunjuk rasa bosan pada apa yang Allah takdirkan pada kita, baik sakitnya, baik kurang hartanya, baik musibah-musibah yang pelbagai yang tidak jadikan kita enak, tidak jadikan kita seronok, maka setiap kali kita tunjuk sikap yang bertentangan daripada sifat redha dan sabar, setiap kali itu iman kita akan menipis, atau akan terhakis, atau akan dicabut sedikit demi sedikit. Sedangkan kalau kita lihat, Malaysia mengulangi kita. Kalau kita nak juga melihat syurga sebagaimana Asia, maka tanggunglah segala bala dan bencana yang Allah uji pada kita. Dan ketahuilah kita ni tuan-tuan tak ada daya apa melainkan daripada Allah. Oleh sebab itu bila kita diuji, kita perlu mengingati beberapa perkara yang kita dah sebut tadi. Yang pertama, lihat orang lain yang kena ujian lebih berat pada kita. Sewaktu kita diuji dan kita tak jumpa sabar kat mana, redha kat mana, maka lihat orang yang diuji lebih berat pada kita. Tadhakkur ahwal al-ashad minka. Ingat orang-orang yang diuji lebih berat. Yang kedua, setiap kali kita diuji, maka belajarlah untuk kita redha dengan ujian tersebut. Bagaimana? Doa pada Allah. Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah, jadikan aku redha dengan qada'. Kata kita sebut, saya redha. Kalau kita tak kuat untuk menyebutnya, tak rasa melekat di hati, doa. Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah, jadikan aku redha dengan qada'. Raddini biqada'ika. Ulang balik. Raddini biqada'ika. Redakan aku dengan ujianmu, dengan ketentuanmu. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, yakin qada' dan qadar tidak datang melainkan yang baik. Al-qadru la ya'ti illa bi khair. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qada' apa pun yang kita tak suka, dia datang dengan kebaikan. Kebaikan pahala, kebaikan darjat di sisi Allah, kebaikan di syurga. Bukan kebaikan kita untuk mempunyai masa yang lebih banyak mengingati Allah. Sebab kita kalau dibiarkan tanpa ujian yang kita tak suka, yang tak suka tadi, kita akan ingat Allah sikit. Kita manusia, perangai kita
Kau dapat nikmat banyak, kita payah nak ingat Allah. Kita payah. Bukan kita nampak nikmat itu datang daripada kita, kecerdikan kita. Sebab kita ni laki, bertuah. Kita barangkali keturunan baik, keturunan wali. Kita nampak semua benda-benda yang memihak pada kita dengan maksud kita ada campur tangan. Tapi bila datang ujian, kita tahu kita tak ada apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Dan menjadikan masa kita ingat Allah lebih banyak. Automatik. Orang yang kena dia ujian masih ingat Allah dia banyak. Bukan menjadikan masa dia bukan sekadar banyak ingat Allah, lebih ikhlas. Kita tuan-tuan dan nikmat, keikhlasan tu juga agak sukar untuk kita cari. Tapi dalam ujian, dalam musibah, semayang kita pun khusyuk lain macam. Doa kita pun panjang, berjela lamanya. Bicara kita, munajat kita, nampak keikhlasannya. Air mata kita nampak kejujurannya. Bukan air mata hipokrit. Waktu mana ditimpa ujian. Tangisan kita benar-benar tangisan seorang hamba yang mengharapkan belas kasih Allah Ta'ala, mengharapkan pertolongan Allah dan sebagainya. Dan bila mana kita datang ujian, ingat satu perkara. Kita sedih dan kita tak redha, dia takkan beri manfaat apa-apa. Contoh kalau seorang diuji oleh Allah, kaki kena potong. Dia sedih, dia apa, kaki tu takkan kembali semula. Apa yang patut dibuat? Dia cuma mampu sabar. Dan dia kena sabar. Ujian yang datang, dia takkan kembali balik. Maksudnya ialah, bila seorang tu hilang sesuatu dan sebagainya, seperti hilang anak, ini mati. Ataupun hilang anggota badan dia. Atau apa sahaja yang kita tahu benda ni, kita sedih macam mana pun, dia tak akan kembali juga. Macam ni lah. Dia tetap kekal macam ni. Maka tidak ada yang lebih hebat melainkan sabar. Ya, sabar tu memang pahit, tapi buahnya manis. Kata ulama, sabar tu macam pokok. Sabar tu umpama kita tengok pokok. Akarnya tadi tak rasa apa. Mungkin pahit, tetapi buahnya manis. Kita nak gambarkan sabar tu macam sebatang pokok. Akar yang kuat itulah kesabaran dia. Terus mencengkam bawah. Memang kita tak boleh makan akar dia tu. Tetap pernah makan akar. Kalau makan kita akar, kita akan rasa pahit, payau. Kalau tuan-tuan pernah makan akar lah, kita akan rasa macam-macam. Tapi tak manis. Yang katanya tak manis. Tetapi akar inilah yang menyebabkan buah kat atas tu manis. Tapi kalau akar tu rosak, buah tu pun rosak. Itulah dia sabar. Memang pahit kita dalam mempertahankan suatu kesabaran, tetapi dia mengeluarkan buah yang manis. Yang paling manis ialah waktu pertemuan dengan Allah. Ramai manusia ingin dikembali ke dunia untuk diuji, supaya dapat pahala banyak. Dia mengetahuinya. Dan kita juga mengetahui bila kita diuji, itulah dia hakikat dunia. Dunia memang macam tu. Tuan-tuan, bila berlaku itu, berlaku ini, dari sihat kita sakit, dari senang kita susah, dari kita kuat jadi lemah, dari ramai kawan sampai tak ada kawan, dari ada kerja sampai tak ada kerja, dari boleh berjalan sampai tak boleh jalan. Kita katakan dunia memang macam tu. Dan setiap orang menunggu giliran tu. Saya tengok orang sihat tak sihat, saya tak boleh gembira dengan saya sihat dan dia tak sihat. Saya juga sedang menunggu, menanti atau menjadi macam dia. Sebab dunia memang macam tu. Dia kitaran, pusingan, dia giliran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ia adalah hari-hari yang kami gilirkan antara manusia. Kalau saya tengok seorang mati, nanti saya juga akan mati. Saya melihat seorang sakit, saya juga akan sakit macam dia satu hari nanti. Saya melihat seorang tak berjalan, tak mampu jalan kerana tuanya, perlahan langkaunya, saya juga akan jadi macam tu bila sampai waktu umur macamnya. Saya melihat kelemahan manusia, sebenarnya saya melihat kelemahan saya yang akan datang. Kenapa? Dunia memang macam tu. Kita lihat orang yang asal ada kawan-kawan pun jadi musuh. Maka kita katakan dunia memang macam tu. Ramai orang bersahabat karib, bersahabat rapat, kemudian jadi musuh. Hanya kerana perbezaan pandangan dan pendapat. Dunia memang macam tu. Hakikat dunia, ia penuh dengan ujian. Ia penuh kepenatan. Yang pertama, dipelajari oleh Adam, manusia pertama, bukan atuk dan moyang kita. Nabi dan Rasul yang mulia, Adam AS.
pertama dia belajar kat dunia ialah penat. At-ta'am. Sebab asal Adam dilayang di syurga. Apa dia niatkan datang? Semua nikmat tu datang. Yang pertama dia belajar ialah dunia ini memenatkan. Memang tuan-tuan penat. Kita kalau fikir dunia penat. Itulah hakikat dunia. Rehatnya di syurga. Jadi kalau kita melalui benda-benda yang kita tak suka, memang tabiat dunia macam tu. Tuan-tuan tak perlu nak cari punca kat mana. Dunia memang macam tu. Saya doktor, saya sakit. Doktor tak tahu lagi sebab apa. Sakit ni. Saya pening. Kenapa nak pening, sebab apa? Dunia memang macam tu. Yang kamu tahu, kamu sakit. Ya, doktor dia akan selongkar sebab apa nak cari. Sebab tu ke sebab ni. Kadang-kadang kita yang sakit ni bukan fikir tentang sakit. Sebab apa sakit? Itu kita fikir. Kononnya kita akan prevent untuk next. Untuk akan datang. Pada pandangan kita. Tapi sakit itu sakit. Sakit boleh datang tanpa sebab. Sebagaimana mati boleh datang tanpa penyakit. Itu setengah-setengah sakit. Walaupun dia pakar, dia kata, saya tak tahu punca kat mana. Dia pun tak tahu. Cukup kita mengetahui dunia memang macam tu. Apa dia macam tu? Penyakit. Salah satu ujian Allah pada kita. Penyakit akan datang. Bahkan kita lihat semua para Nabi terkena penyakit. Semua. Tak kira demam ke, pening kepala ke, penyakit tu kena. Hatta Nabi kita Muhammad SAW. Baginda diuji dengan demam yang panas, demam yang kuat, dan pening kepala, sehingga baginda ikat serban pada kepalanya, diikat dengan ikat yang kuat untuk mengelakkan pening kepala. Sehingga waktu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengadu wa ra'sah, sakitnya kepala. Lalu kata Rasulullah, bal ana wa ra'sah. Bukan aku sebenarnya wa Aisyah yang sakit kepala. Aisyah beritahu dia sakit kepala, Rasulullah kata aku lebih sakit kepala sebenarnya. Sehingga menyebabkan Rasulullah terpaksa ikat kepala dengan kuat untuk mengatasi pening. Semua para Nabi sakit. Supaya kita tak anggap sakit ni macam benda asing. Tak, ia tabiat dunia. Kita tak sakit tu, datang sakit ni. Carilah orang yang paling tak berpenyakit, dia mesti ada sakit lain. Ni sihat dia semua, ada lah sakit dia. Dia mari sakit-sakit yang menunggu masa untuk dimati, atau sebab untuk doktor tulis dalam sebab kematian. Akhirnya doktor tulis juga sebab kematian, mati mengejut, jantung. Letak jantung. Apa pun letak jantung. Sebab jantung dia berhenti, mati sebab. Kemudian antara perkara yang juga kita perlu lakukan, mengetahui tentang besarnya pahala sabar. Begitu kita nak kuat untuk menghadapi ujian, tahu sabar tu ada pahala. Tuan-tuan kerja, sesukar mana kerja, kalau kita tahu ada gaji, kita akan buat. Orang bagi kita kerja ni sukar. Tapi kita tanya satu je, ada gaji tak? Ada gaji, saya buat. Dan ada orang buat kerja bahaya, kerja yang kita pun tak mahu fikir kenapa dia sanggup buat. Tapi kerana kita faham sebab ada gaji. Kerja ni tuan-tuan bila ada gaji orang sanggup buat. Bukan orang sanggup tak tidur. Untuk buat kerja tersebut. Ada orang kerja je cuma tengok graf. Tengok graf tu bergerak. Tengok. Satu hari suntuk tengok. Itu kalau suruh tengok tak bergaji, nak tengok tak? Tak. Itu fitrah manusia. Sebab itu Nabi SAW sentiasa menyuruh kita upah orang. Bila dia buat satu kerja, upah dia. Bahkan Nabi SAW tak ada orang tolong bagi dia, melainkan Nabi upah dia. Walau dia tak minta. Paling kurang Nabi akan upah, dan itu lebih baik sebenarnya, ialah mendoakan untuknya. Mendoakan. Bahkan baginda SAW menyatakan, siapa saja buat baik pada kamu, maka katakan kepadanya, jazakallahu khairul jazak. Kalau kamu menyatakan begitu, kamu sudah membalas kebaikan dia. Maksudnya Rasulullah SAW tak suruh kita bila orang buat baik dia, kita buat dia. Beri dia upah dia. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala waktu cemetinya jatuh untuk sebagai kontrol binatang, seorang dengan berbesar hati ambil. Maka dia berkata kepada Rabi', wahai Rabi', pembantu dia, apakah kamu ada buat duit? Sebab Rabi' ini dia PA pada Imam Syafi'i yang pegang duit dia. Imam Syafi'i tak pegang duit. Adakah kamu pegang duit? Ada. Berapa dinar? Ada berapa keping duit emas? Berikan pada dia. Hanya kerana orang tu ambil sesuatu yang dijatuh untuk
beri balik pada beliau. Beri. Sebab tuan-tuan, kita suka orang bila kita buat baik, dia buat sesuatu kebaikan, dia balas dengan segera. Paling kurang doa dia, "Ya Allah berkati rezeki awak." Ya Allah. Kita suka. Ini fitrah manusia. Dan supaya kita tahu sabar itu ada pahala dia, ada upah dia, pahala yang lebih baik. Sebab itu kita terus bersabar. Dan kita juga mengetahui bahawa, yakin siapa pun takdir yang berlaku pada kita yang kita tak suka, ada jalan keluar. Thiq bihudusil faraj min Allah Ta'ala. Kata ulama, thiq, percayalah. Thiq maknanya siqah, percayalah. Bihudusil faraj, akan ada jalan keluar. Min Allah, yang datang daripada Allah. Tentang macam mana pun benda tu tak suka, akan datang waktu kita suka. Akan datang waktu ni. Bila? Tunggu. Dia persoalan tunggu. Tuan-tuan pergi ke mana-mana tempat terbaik di dunia, menunggu merupakan salah satu daripada benda tu. Saya booking hotel 7 stars, 7 bintang. Kena tunggu tak? Kena tunggu. Tunggu. Ada hamba Allah tu naik private jet. Dia ingat tak kena tunggu private jet, pun kena tunggu. Duduk dalam bilik kena tunggu. Dia tanya kena tunggu, apakah ni private jet? Suka-suka, tak boleh. Kita ada peraturan. Kita kena dapat kelulusan ni. Saya ingat ke naik private jet ni macam saya naik suka-suka hati boleh terbang. Dia punya peraturan ni sama macam kapal terbang biasa, kapal terbang komersial. Dia ada undang-undang ni. Tak boleh suka-suka kita. Dia mesti ada laporan daripada engineer dulu bahawa kapal terbang ni boleh terbang. Dia buat inspection sebelum terbang, untuk berapa jam sebelum terbang. Dia mesti ada sekian, banyak. Dia kata baru saya tahu private jet pun kena tunggu. Kita duk bayang dalam kepala. Private jet tak tunggu, naik je, loncat. Tak, semuanya tunggu sebahagian daripada perkara yang penting, rukun kepada hidup di dunia. Orang nak kahwin kena tunggu. Kenapa? Tok Imam tengah akad nikah orang lain tu, kena tunggu. Yang paling lama tunggu sampai habis PKP. Oh, lama. Padahal dah bersetuju ni. Kita dengan pasangan kita dah setuju. Mak mentua kita, bakal mak semua dah setuju. Tapi kena tunggu. Sebab apa? Borang belum proses. Itulah dunia. Tuan-tuan nak makan, pergi restoran paling popular ni. Paling popular. Kena tunggu tak? Tunggu. Tuan-tuan duduk dan tunggu. Dia nak suruh kita tak berapa lama tunggu, dia pun bawa dapur masak depan kita. Ini restoran yang berprestij, dia bawa dapur masak depan. Supaya kita menikmati dia masak. Tapi realitinya kena tunggu. Cuma bezanya dia bawa dapur ke depan untuk tengok. Tunggu, tetap tunggu. Duduk first class dalam kapal terbang, kena tunggu juga nak order air. Pramugari daripada dapur dia datang. Kena tunggu, ya kena tunggu. Tentang di dunia ni, mana benda kita tak tunggu? Sebut satu benda, kita tak payah tunggu. Melainkan kita bisa tunggu prosesnya. Maka jalan keluar Allah ni ada. Tapi Allah suruh kita tunggu. Tunggu, insya-Allah akan datang jalan keluar. Yang pertama yang Allah beri sebagai jalan keluar ialah kita boleh bersabar. Itulah jalan keluar dia. Yang kedua, kita dah macam pepatah Melayu sebut, ala bisa tegal biasa. Saya dah biasa macam ni. Kita boleh terima kekurangan itu. Itulah dia jalan keluar. Ada orang misal kata bising, saya ni ada jirang bising, so hati tak boleh tidur malam, bising. Malang je dia memaku, malang paku. Malang dia ketuk dinding. Tak tahu berapa puluh keping gambar dia nak tampar kat dinding ni. Sebab dah setahun ni. Bahkan dia kalau masuk rumah dia penuh free. Dia ketuk. Tuan-tuan dia pun sabar, macam mana nak buat? Nak cakap takut gaduh. Sabar. Last kali ketukan tu jadi macam muzik. Bila ketuk dia tu tertidur. Ketuk tertidur. Tinggal satu benda yang dia jadi biasa. Bila tak ada jirang ketuk, dia tak lain tidur. Tak ada orang ketuk lah ni. Tak boleh tidur dia. Dia jadi terbalik. Kerana kebiasaan begitu. Maka demikian bila Allah Ta'ala janji kepada kita, siap satu ada jalan keluar. Dan bila kita kena ujian, satu benda yang Allah sentiasa ingatkan kita, minta tolong dengan dia. Ista'in billah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan Allah dengan sabar dan mendirikan solat. Jadi dengan berpuasa dan dirikan solat. Masalahnya kita bila kena ujian, kita tak tahu nak minta tolong dengan siapa. Atau kita tak minta tolong. Akhir kita ni macam lemas, tak berani nak sebut tolong. Kita pun tenggelam.
Kita sebut tolong. Pada siapa? Pada Allah. Yang boleh menolong kita. Doa, ya Allah tolonglah aku. Tolonglah aku. Minta tolong betul-betul. Kita tuan-tuan kalau minta tolong manusia jerit habis suara. Tolong, tolong, tolong. Jerit habis suara. Habis nada, habis ekspresi. Tunjuk lemah, tunjuk hina. Tunjuk biar tak malu dah ni. Tolong, tolong, tolong. Tapi dengan Allah, kawal hisan kita. Kawal ni, ya Allah bantulah aku. Tegaknya muka. Ekspresi muka tak ada. Tapi kalau minta tolong orang, dia punya muka memek, muka berubah. Tunjuk keruk dia, tunjuk macam susah. Tunjuk. Tapi minta orang macam ni. Ya Allah ampunkan dosaku. Tolonglah aku. Amin. Macam mana aku nak tolong dia? Dia macam orang kalau lemah dia kata, tolong. Ada tak orang nak tolong? Tentu bila seorang tu lemas, dia pun minta tolong secara gentleman. Tolong. Agak-agak ada tak orang nak tolong? Dia ni berlakon ke apa? Tapi kalau dia sebut tolong. Dia betul ni cemas ni. Kita dengan Allah tuan-tuan, kawal sangat muka kita. Tolong. Maka kita tidak serius. Kerana itu kita melihat pertolongan Allah tak datang. Sebab kita tak minta betul. Macam saya bagi satu contoh. Kalau kita dalam kesusahan, kita minta tolong tu nampak macam semak sangat. Tolong. Ayat tu macam berbunga sangat. Orang kata dia ni bergurau kot. Bergurau orang ni, atau dia tak berhajat kot. Tapi kalau ditunjuk dengan kehinaan dia, pengharapannya, pergantungannya, pasti orang tahu dia benar-benar berhajat pada pertolongan. Tentang kita dengan Allah lebih berhajat untuk buat benda tu. Muka kita kena tunjuk. Nada suara kita. Kesungguhan angkat tangan kita. Tunjuk hina depan Allah. Kerana Allah suka seorang hamba menghina diri di hadapannya. Allah paling benci kalau seorang menghinakan dirinya depan orang lain. Allah cemburu. Allah cemburu. Bila seorang ditunjuk rendah diri depan orang lain, depan hamba Allah yang lain, Allah marah. Allah nak dia merendah diri depan dia. Tetapi kita tak ada orang yang kita perlu merendah diri hina depan manusia. Sebab mereka macam kita. Minta tolong dengan manusia macam minta tolong banduan dengan banduan. Istighasatu bil makhluk kastighasati masjun bil masjun. Minta tolong dengan makhluk macam minta tolong banduan dengan banduan lain supaya lepas diri. Banduan tu pun tak boleh lepas. Minta tolong dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila minta tolong dengan Allah. Bila kita minta sesuatu, minta dengan Allah. Inilah kehinaan kita. Inilah perkara yang perlu kita tunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah SWT. Dan akhirnya ialah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, ini yang disebut sebagai bentuk fana, menyerah bulat kepada kekuasaan Allah. Semua urusan kita serah kepada Allah. Dengan cara kita menurut perintah Allah pada diri kita. Dan perintah Allah yang perlu dibuat pada diri orang lain. Ini ialah muntahat tawakkuli, kemuncak seorang itu bertawakal kepada Allah. Tiada hukuman yang lebih baik daripada hukuman Allah. Tiada takdir yang lebih baik daripada takdir Allah. Tiada pilihan yang lebih baik daripada pilihan Allah. Maka semacam itulah kita akan berteman dengan Allah. Ini disebut oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kamu di mana pun kamu berada. Dan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam kata-kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Tak payah sedih-sedih, Allah bersama kita. Mereka bersahabat dengan Allah, berdamping dengan Allah, menikmati keindahan, kesabaran sebagaimana Asiah menikmati dibinanya syurga di hadapan matanya. Maka ini kisah Asiah dan kisah kesabaran dan sabar pada segala ujian Allah Ta'ala, fana pada segala takdir dan apa yang diinginkan, apa yang dihukumkan, apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala untuk kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang beriman, yang bertakwa. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.